Tuan, memang benar tentang candi ini. Memang berbagai-bagai candi dijumpai, iaitu ikut kata Tuan tadi lebih kurang 87 candi yang pernah dijumpa, dan sehingga kini pihak muzium berjaya menyelamat dan membuat kembali lebih kurang 8 candi di Lembah Bujang. Dan Tuan juga terangkan tentang orang-orang yang terlibat dalam proses penemuan dan penggalian, dan juga barang-barang yang dijumpa dalam candi itu. Contoh reliquary, Tuan. Yang saya dapat tahu reliquary adalah untuk upacara pemujaan dan juga untuk agama Hindu Buddha. Boleh Tuan sedikit terang tentang reliquary ini? Okey. Sebenarnya reliquary asli bekas sebenarnya. Yang betulnya reliquary asli bekas tempatnya untuk menyimpan mayat ataupun banyak orang-orang alim ataupun rahib yang bertugas di situ, sama ada di candi-candi itu ataupun di mana-mana candi di sekitar Lembah Bujang ni, dan juga sebagai tempat untuk menyimpan abu mayat untuk tujuan pemujaan. Dan reliquary ini juga ada juga diletakkan beberapa objek tertentu lah, seperti bentuk lembu jantan, naga, untuk emas dan sebagainya. Tujuan dia lah sebagai melambangkan ini lah untuk tujuan pemujaan untuk bagi orang Hindu Buddha. Itulah sebenarnya reliquary. Dan reliquary ini banyak dijumpai di kawasan tapak-tapak candi lah, seperti tapak 8, tapak 23, dan juga beberapa tapak lain lah di sekitar Lembah Bujang. Jadi di sini menunjukkan bahawa pengaruh Hindu tu memang dominan lah, ataupun kita katakan memang betul lah. Pada masa itu Lembah Bujang, pada masa dulu Lembah Bujang ni memang sebagai maknanya pusat agama Hindu lah. Itu maksud dari reliquary. Contohnya dalam yang saya dapat tahu, Tuan, dalam reliquary ini dalam berbagai-bagai bentuk dan juga dari tembaga, emas dan sebagainya. Boleh, apa tujuannya pembinaan dari segi tembaga, emas tu, Tuan? Tujuannya lebih pada pemujaan. Pemujaan dan juga sebagai untuk simpan ruh, bagi menunjukkan orang-orang alim lah pada masa itu. Saya dapat tahu juga reliquary ini untuk salah satu yang ditanam dalam candi itu untuk memberi perlindungan kepada candi itu. Untuk itulah mengikut kepercayaan mereka. Okey, bagaimana dengan arca-arca yang dijumpa, Tuan? Arca-arca, jenis arca-arca yang dijumpa di Lembah Bujang, di candi-candi. Okey, arca ni kebanyakan yang kita jumpa ni berbentuk seperti binatang kan, binatang ataupun objek-objek ataupun bahan-bahan yang berbentuk keagamaan lah. Contohnya seperti arca Ganesha, arca mahasiswa sunat dini, dan begitu juga dengan apa tu, dengan arca pemujaan untuk Hindu, untuk agama Hindu, seperti Yoni, Suma Sutra dan juga Lingga. Jadi dia sebenarnya Yoni ni adalah berbentuk bulat di tengahnya, dan Lingga ni adalah berbentuk batu diletakkan di tengah tu, dan Suma Sutra adalah satu aliran air ataupun susu yang kebiasaan ini digunakan dalam mana-mana upacara keagamaan Hindu. Maksudnya diletakkan bila dia lakukan upacara tu, diletakkan kat situ Yoni, dituangkan air ataupun susu yang mengalir di Suma Sutra, dan di bawahnya letakkan periuk tembaga ataupun temikan tanah. Tujuannya untuk diminum pada pengikut. Contoh, ya betul, Tuan. Contoh Tuan terang tadi itu tentang tapak 8. Ya. Tapak, boleh terang tadi tentang tapak 8 ni dari segi Yoni itu, yang kedudukan dan sebagainya. Boleh, maksudnya memang asal tapak 8 ni memang disembayangkan mengikut Tuan Shiva. Contoh Tuan Shiva lah yang digunakan, iaitu Lingga tu sendiri. Yang Tuan terangkan betul, Tuan, tentang tapak 8 tu yang wujud tu. Jadi bagaimana dengan inskripsi, Tuan? Contoh inskripsi yang dijumpa tu. Okey, dia sebenarnya inskripsi ini melambangkan ataupun mencatatkan beberapa kejayaan-kejayaan. Dan dikatakan inskripsi yang dijumpai di Curug Tokong ataupun di Bukit Mertajam ni, di seberang Perak Utara ni, adalah berasal daripada seorang penggembara yang bernama Buddha Buddha. Jadi sebab itulah dia dipanggil Arca Buddha Buddha, yang melambangkan kejayaan dia semasa melakukan penggembaraan
semasa belayar di sini. Ha, daripada China, betul, daripada Buddha Gupta ni. Maksudnya dia tu namanya Buddha Gupta yang dibuat pelajaran dan berjaya singgah kat sini di Lembah Bujang. Sebab tu Arca Buddha Gupta ni diceritakan dalam bahasa Sanskrit dengan menggunakan tulisan Pallawa bahawa inilah kejayaan-kejayaan yang telah dicapainya. Mungkin diceritakan pada masa itu keadaan angin macam mana, keadaan laut macam mana, dan sepanjang pelayarannya sehingga selamat tiba di Lembah Bujang itu sendiri. Dan begitu juga dengan inskripsi di lain-lain lah yang kita jumpai, seperti di Sungai Mas, di Bukit Corak dan sebagainya. Selain dia menggambarkan keadaan, dia juga menggambarkan bahawa seseorang tu perlu taat kepada raja ataupun maharaja itu sendiri. Betul. Maksudnya tulisan atas batu itu lebih kepada konsep Sanskrit, dan juga wujudnya bahasa lain seperti bahasa Pallawa, dan sebagainya, dan juga yang Tuan terangkan tadi memang berkonsepkan kedaulatan atau menghormati raja-raja, maharaja, dan juga dari segi keagamaan itu sendiri. Tetapi ada juga inskripsi yang menunjukkan tentang peperangan, tentang perdamaian dan sebagainya. Jadi Ceruk Tekun adalah salah satu tapan yang pertama kali dijumpa oleh pihak British dalam tahun 1840-an. Sehingga kini tapan itu masih ada lagi di Bukit Tajam. Jadi kita boleh melawat. Saya rasa Tuan pun sudah melawat tahun bisa buat kajian tempat itu. Okey. Memang dalam candi ini yang Tuan kan terangkan tadi, memang pembinaan candi wujudnya beberapa alat-alat yang digunakan ataupun contohnya reliquary, arca, dan juga inskripsi. Ketiga-tiga ini memang ada dalam setiap candi-candi. Tetapi ada candi yang tak ada. Kebanyakannya yang saya dapat tahu ada candi yang tak ada reliquary, betul. Mungkin disebabkan oleh, saya dapat tahu disebabkan pencuri harta karun masa zaman dulu. Dibangkan ramai yang mencuri harta karun dan menceroboh sejak dulu lagi. Dari sebab itu pihak muzium susah untuk menentukan sejarah atau tarikh dengan tepat. Dan juga proses usia candi sendiri beribu-ribu tahun. Jadi yang Tuan katakan tadi, contoh kayu yang dibina tu boleh tahan hanya 100 tahun saja, lepas rumput sama sekali. Jadi proses pelupusan, pengembangan dan keadaan alam cuaca yang berubah setiap kurun menyebabkan dia punya candi itu berubah. Jadi susah untuk menentukan tarikh dan juga proses pembinaan itu sendiri. Betul Tuan? Jadi adakah untuk ni pihak muzium membuat kolaborasi dengan pihak ahli kaji India itu sendiri? Boleh Tuan terangkan sedikit? Dia sebenarnya kalau di pihak muzium itu sendiri lah, dia setiap barang yang kita jumpai lah di dalam tanah tu dianggap sebagai harta warisan. Dan benda tu tak pun digazetkan ataupun dijadikan sebagai akta. Dan benda tu tak pun diluluskan oleh Parlimen dan di bawah akta benda purba. Jadi benda tu pun memang dah lulus. Sebab tu mana-mana mereka yang mencoboh ataupun yang memiliki, yang mencuri, yang didapati mengambil adalah satu kesalahan. Dan mereka ni boleh didakwa dalam, saya katakan, dalam akta benda purba. Adalah maksudnya sama ada penjara, denda dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai orang awam ataupun orang masyarakat luar ni tidak boleh sewenang-wenangnya ataupun tidak boleh dengan sendiri untuk mengaku bahawa ini dia dan sebagainya. Betul, walaupun benda tu berada di tanah dia, tapi pihak kerajaan boleh menggunakan akta ini untuk dijadikan sebagai pemilik bahan ataupun dipanggil bahan warisan negara. Sebab perlu kita ingat bahawa walaupun benda tu berada di tanah mereka sendiri, tetapi tetap tertakluk pada akta benda purba itu sendiri. Sebab itulah benda tu bagi mereka yang ni lah, yang betul-betul faham, mereka akan memberi kerjasama kepada kita untuk diserahkan pada pihak yang berwajib lah. Dan untuk sebab ini pihak muzium telah berusaha untuk alat-alat atau artifak yang dijumpa itu dibawa ke muzium untuk dipamerkan. Jadi Tuan boleh terangkan sedikit apakah artifak inskripsi arca-arca yang ada di muzium arkeologi, contoh beberapa yang Tuan buat kajian di sini? Dia antara arca ni, contohnya arca
Ganesha itu sendiri, Arca Mahasiswa Mardini, apa tu, Lingga Yoni dan juga Soma Sutra, dan juga beberapa arca Buddha itu sendiri kan, arca Hariti, arca patung Buddha, dan juga inskripsi yang dijumpai di Bukit Corak dan sebagainya. Selain itu kita jumpa juga beberapa banyak pecahan-pecahan seramik dan juga manik-manik yang dijumpai di Sungai Mas dan juga di Bukit Corak itu sendiri. Jadi itulah maknanya yang kita telah berjaya selamatkan daripada benda tu tenggelam ataupun termusnah begitu saja. Jadi kita selamatkan barang-barang ni dan kita letakkan di tempat yang selamat, iaitu di Museum Arkeologi Bah Hujan itu sendiri.